Patani Darussalam yang meliputi wilayah-wilayah Patani, Yala dan Narathiwat di bawah kerajaan Thailand sekarang merupakan antara beberapa buah negeri di alam Melayu yang melahirkan ramai ulama. Ia telah wujud sejak berabad lamanya. Catatan Cina menyebut kewujudan kerajaan Melayu di pantai timur Semenanjung, Segenting Kera, lembah Sungai Mekong dan pesisiran pantai Semenanjung Indochina mulai awal kurun Masihi sehingga ke abad ke-15 secara silih berganti dan juga secara serentak. Antara kerajaan terawal yang bertapak di Patani ialah kerajaan Langkasuka. Kegiatan keilmuan dan penulisan sudah menjadi begitu penting di Patani sejak abad ke-17 lagi. Kajian yang telah dibuat membuktikan bahawa institusi pengajian pondok yang pertama kali didirikan di Patani merupakan institusi pengajian yang tertua di Asia Tenggara. Para alim ulama Patani dikatakan telah mula melaksanakan tugas tarbiyah dan pendidikan menerusi sistem pondok sejak abad ke-12 lagi. Menjelang akhir abad ke-18 hingga sepanjang abad ke-19, Patani terus berperanan sebagai pusat tamadun Islam, meskipun dalam keadaan siasah yang tidak menentu. Bahkan ia turut menjadi pusat kegiatan kesusastraan Melayu Islam menerusi kelahiran ulama pengarang terkenal seperti Syekh Daud Abdullah, Syekh Hasan Ishaq yang dikenali Tuan Hasan Besut, Syekh Ahmad Muhammad Zain yang dikenali sebagai Tuan Faridah, Syekh Abdul Qadir Mustafa yang dikenali sebagai Tok Bendang Daya, Syekh Abdul Qadir Abdul Rahman yang diturut dikenali sebagai Syekh Nikdi, Syekh Zainal Abidin Muhammad yang dikenali sebagai Tuan Minal, Syekh Muhammad Ismail sebagai Syekh Nikmat Kecil, Syekh Wan Muhammad Zain Mustafa dan Syekh Abdul Rahman Muhammad Ali sebagai Tok Gudang. Rumpun ulama tersebut bukan sahaja gah tersohor di Patani dan serantau, malah diakui sebagai alim ulama ulung hingga ke negara-negara Arab, Turki dan Utara Afrika. Sebahagian ulama tersebut telah diiktiraf untuk ditauliahkan mengajar di Masjidil Haram di Mekah. Ketika itu, Patani yang mendapat gelaran Cermin Mekah telah dikunjungi oleh ramai penuntut Islam dari Sri Lanka, Myanmar, Kemboja, Vietnam, Filipina, negeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu dan Aceh, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Brunei. Ulama Patani diakui memberikan sumbangan yang besar terhadap kegemilangan ilmu dan peradaban insan di alam Melayu. Dalam bidang penulisan, mereka telah banyak menghasilkan karya yang bermutu tinggi. Ia telah dimanfaatkan oleh beberapa generasi sebagai satu warisan peradaban dan keilmuan yang tinggi nilainya. Hasil penulisan mereka ada yang telah sampai ke tangan kita dan ada yang sebaliknya. Sebahagiannya telah dicetak dan dijenamakan semula, namun sebahagian yang lain masih kekal dalam bentuk asal. Hal ini memerlukan kajian dan tindakan lanjut agar ia sama-sama dapat dimanfaatkan. Justru, UNIZA telah mengambil tanggungjawab untuk mendigitalkan keseluruhan manuskrip ulama silam yang ditemui di Patani dan wilayah-wilayah sekitarnya di bawah projek pendigitalan manuskrip ulama silam Patani.